Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syahrizam Awang. Dalam berita pagi Sabah edisi Ahad 8 Ogos 2021. Kerajaan negeri mengeluarkan prosedur operasi standard SOP sambutan perayaan Zongyuan atau Yulan Pen oleh penganut agama Buddha dan Tao di Rumah Ibadat Bukan Islam Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2 bermula hari ini hingga 6 September. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun untuk upacara keagamaan dan sembahyang di rumah ibadat sempena perayaan tersebut, tempoh dibenarkan bermula 6 pagi hingga 2 petang dan 4 petang hingga 8 malam dengan pematuhan SOP ketat. Iaitu hanya 12 orang dibenarkan termasuk ahli jawatan kuasa pengurusan dan mengambil kira penjarakan fizikal. Penganut dan ahli jawatan kuasa pengurusan diwajibkan membawa peralatan sembahyang sendiri. Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun tidak digalakkan hadir. Bagi upacara keagamaan dan sembahyang di rumah kediaman pada 21 hingga 22 Ogos, hanya ahli keluarga yang tinggal dalam rumah yang sama sahaja dibenarkan. Bagaimanapun, kanak-kanak di bawah umur 12 tahun tidak digalakkan hadir. Manakala di kediaman rumah bertingkat tidak melebihi 10 ahli keluarga pada satu-satu masa dengan persetujuan serta pengawasan pihak pengurusan perumahan dan mengambil kira penjarakan fizikal. Kerja-kerja sanitasi selama 30 minit pada setiap sesi upacara keagamaan. Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun juga tidak digalakkan hadir. Sementara itu, dalam kenyataan sama, Datuk Masidi berkata, 2 kluster baru dikenal pasti di Sabah semalam iaitu kluster Sarikan Nabawan dan kluster Lebuh 4 Sandakan. Kluster ini merekodkan 40 kes positif daripada 1,255 kes baru COVID-19 di negeri ini semalam. Manakala 13 kes kematian dilaporkan iaitu 6 di Kota Kinabalu, 3 di Tawau, 2 di Sandakan dan masing-masing 1 kes di Sempurna dan Sipitang. Menurut Datuk Masidi, kluster Sarikan Nabawan merupakan kluster jenis komuniti. Kes indeks adalah lelaki 34 tahun yang disahkan positif pada 3 Ogos. Bagi kluster Lebuh 4 Sandakan melibatkan anggota Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sandakan dan orang kena tahan OKT di lokap IPD Sandakan. Kes indeks merupakan OKT lelaki 63 tahun yang disahkan positif dalam saringan OKT. Dalam pada itu, 9 lokaliti di 5 daerah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula esok hingga 22 Ogos. Lokaliti tersebut ialah Taman Semarak Indah, Taman Semarak Jaya, Flat Sri Semarak dan Taman Sejati di Tawau, Kampung Kehidupan dan Kampung Gunsing Novunsu di Pinampang, Kampung Marau di Sipitang, Kampung Baru Kimanis di Papar dan Kampung Tanjung Kapur di Kudat. Sementara itu, 7 lokaliti PKPD iaitu Kampung Lajau dan Kampung Kota Klias di Beaufort, Kampung Tungkang di Kudat, Perumahan Ladang Kim Long di Beluran, Kampung Telisai Tungku di Lahadatu, Taman Jaya Diri di Kota Kinabalu dan Kampung Pituru Kinarut di Papar ditamatkan hari ini seperti yang dijadualkan. Dalam pada itu, sebanyak 37,812 kenderaan diperiksa di 201 sekatan jalan raya yang dijalankan di seluruh negeri semalam. Datuk Masidi dalam kenyataan sama memaklumkan daripada jumlah itu, 236 kenderaan diarah berpatah balik. Sebanyak 39 kompaun melanggar SOP COVID-19 juga dikeluarkan di seluruh Sabah semalam membabitkan pelbagai kesalahan. Antaranya tidak memakai pelitup separuh muka, membawa penumpang berlebihan dan keluar masuk kawasan PKPD. Sementara 1,355 premis perniagaan dan penjajah diperiksa pihak berkuasa tempatan. 2 kompaun dikeluarkan di Beaufort, manakala 14 notis dikeluarkan di 2 daerah iaitu masing-masing 7 di Lahadatu dan Sandakan. 2 kompaun dikeluarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK yang telah menjalankan pematuhan SOP ke atas 293 premis perniagaan dan 487 individu di 18 kawasan. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti perkembangan terkini statistik kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah.
Pemimpin di semua peringkat dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Klias perlu memastikan penduduk yang layak menerima suntikan vaksin COVID-19 di kawasan masing-masing hadir janji temu mereka mengikut tarikh yang ditetapkan. Langkah itu bagi mengelak keciciran penduduk dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang giat dilaksana di seluruh negara. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni berkata, usaha berterusan semua pihak menjayakan program berkenaan meletakkan daerah Beaufort antara 5 daerah dalam senarai teratas PICK di Sabah. Orang-orang kampung di kata kami jauh, kami tidak boleh datang, kami tidak boleh ke hospital, tak boleh pergi klinik, tak boleh pergi pekan untuk kami ambil vaksin ni. Sekarang ini kita ke kampung. So jadi tidak ada alasan. So jadi saya minta supaya ketua kampung pastikan jangan ada yang tercicir lagi. Beliau yang juga Adun Klias ditemui media dalam program outreach Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF daerah Beaufort di Dewan Sekolah Kebangsaan SK Biah Batu 65 Beaufort. Sementara itu, Pengerusi Eksekutif Amanah Ikhtiar Malaysia AIM Datuk Seri Panglima Lajim Ukin berkata, kesedaran penduduk dalam daerah Beaufort antara punca kejayaan PICK di daerah tersebut. Kesedaran rakyat juga, walaupun di peringkat awal sambutannya agak dingin, tapi apabila informasi mereka terima daripada anak mereka bahawa vaksin adalah satu keutamaan yang perlu diambil untuk menjaga diri kita dari segi kesihatan. Saya sangat bersyukur sebab sudah vaksin. Ya, penting mau ambil vaksin supaya kita menjaga COVID-19 lah. Jadi sekarang kami datang di Batu 65 ini menerima daripada vaksin ini yang pertama. Sekarang menerima vaksin ini tiada. Saya terima vaksin ini tiada apa-apa yang saya rasa sakit. Saya bersyukur sebab KKM sudi datang sini untuk memvaksin orang kampung sini. Sebab di sini kan kalau mau pergi pekan susah kendaraan lagi. Jangan takutlah bervaksin sebab bukan ada apa-apa juga, tidak juga rasa apa-apa, macam biasa juga. Dalam program ini, seramai 346 penduduk sekitar kampung Biah Batu 65 Beaufort menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis Pfizer dos pertama. Suntikan dos kedua akan diberi pada 28 Ogos. Kawalan di kawasan sepadan Pulau Sebatik Tawau dan negara Indonesia perlu dipertingkat agar tidak mudah dibolosi bagi mengekang jangkitan COVID-19. Adun Sebatik Hassan Ghani Pangeran Amir berkata, ia menimbulkan kerisauan sekiranya berlaku kemasukan pihak tidak bertanggungjawab ke pulau itu melalui lorong tikus. Pada masa sama, katanya jumlah peningkatan kes COVID-19 yang tinggi di Pulau Sebatik sangat membimbangkan. Apabila kita dapat maklumat bahawa kadar jangkitan di negara jiran meningkat, maka tidak mustahil daripada rakyat dan negara jiran tu yang mungkin ada berhijrah ataupun yang datang ke negara kita yang tanpa melalui pintu-pintu rasmi ataupun jalan menggunakan jalan tikus. Beliau berkata demikian selepas meninjau program vaksinasi outreach daerah Kelabakan di Dewan Semai Bakti Felda Umas Tawau. Sementara itu, menurut Pegawai Kesihatan Kawasan Tawau Dr. Gina Vindran, setakat Khamis lalu seramai 60,000 penduduk Tawau lengkap 2 dos vaksin. Ia meliputi kira-kira 26% daripada jumlah keseluruhan penduduk di daerah berkenaan, manakala lebih 80,000 penduduk menerima suntikan vaksin dos pertama. Untuk seluruh Tawau yang dianggarkan adalah 390,000 orang. So dekat 100 sudah dapat. Maknanya ada tinggal lagi 300,000. Kalaulah vaksin kita datang begini, pada masa ini semalam pun kita sudah jarum sebanyak 4,700. Sehari sebelum tu 5,100. So kalau kita dengan anggaran begini tiap-tiap hari, saya rasa dalam 2 bulan kita boleh siap. Dalam pada itu, penduduk yang ditemui menyambut baik program berkenaan. Itulah saya cakap amat baik kerana ia adalah satu kemudahan. Tidak payah lagi ke mana-mana. Kementerian Kesihatan sendiri datang ke Felda ni untuk menjalankan suntikan vaksin ni. Jadi tidak payah diorang jauh-jauh. Pertama tu memang ada rasa takut jugalah. Sebab kita tidak pernah kan, sebab dengar cerita dari macam-macam cerita lah yang kita dengar dan tidak bagus. Tapi kita kena cobalah kan. Siapa orang bilang kita tidak tahu kan, kalau dapat vaksin okey lah.
Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu terus diperkasa bagi memastikan semua rakyat menerima vaksin, termasuk di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Terkini, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF daerah Kota Kinabalu menerusi program Bah Vaksin Kita memilih Kampung Tanjung Aru Lama, Kota Kinabalu sebagai lokasi pertama PKPD diberi suntikan vaksin. Menurut Ketua Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Daerah Kota Kinabalu Dr. Suhaila Osman, hanya penduduk yang belum mendapat janji temu di PPV akan divaksinasi dalam program ini dengan pematuhan SOP ketat. Penekanan kami kepada SOP memang sangat ketat. Di pagar itu kita kawal bilangan orang yang masuk ke kawasan pekarangan Masjid Al-Kausar ini, dan kita akan ada beberapa soalan untuk ditanyakan sebelum kita benarkan mereka masuk ke kawasan mobile PPV kami ini. Beliau ditemui RTM selepas menyelaras pemberian vaksin dalam program ini yang berlangsung di Masjid Al-Kausar, Kota Kinabalu. Sempena program ini, warga emas Ahmad Jan A. Kadir 93 tahun yang sebelum ini enggan menerima vaksin akhirnya tampil ditemani anaknya untuk divaksinasi. Beliau berusia 93 tahun. Ya, 93. Dulunya beliau memang tidak mau menerima vaksin. Tapi dengan adanya kemudahan seperti ini, maka hati beliau terbuka. So dengan nasihat dari anak-anak juga, so beliau pun rasa ingin sangat untuk dapatkan vaksin. Awal pagi lagi sudah bangun nih untuk vaksin. Alhamdulillah lah, sebab dekat. Ada yang lain kena jauh lah kan, macam di UMS, dekat JPN, dekat Putatan. Tapi syukur Alhamdulillah dekat sini dekat lah. Senang bang, sebab kalau mau pergi jauh kan ada kendaraan pengangkutan mau pergi UMS jauh sangat. Lagipun bukan semua orang ada itu sejahtera. Program Bah Vaksin Kita dengan kolaborasi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara menggunakan mobile PPV ini menyasarkan 300 penerima vaksin. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Kesan COVID-19 lebih teruk kepada orang yang belum divaksinasi. Jangan tunggu dan tangguh. Daftar untuk dapatkan vaksin anda. Saya Muhammad Syarif Zawawang. Salam hormat. Kita jangan mengalah. Bersama kita lawan. Lihatlah wajah mereka berjuang demi negara.